Alhamdulillah malam ini melibatkan 150 tetamu, sebahagian besarnya adalah wakil dari media, dan kami sebagai sebuah institusi pendidikan koperasi sangat menghargailah kehadiran semua media pada malam ini, dan kita berharap dapat terus bekerjasama dengan semua media di tanah air ini. Jadi bagaimana Datuk melihat peranan media dalam membantu koperasi, usahawan dan pendidikan? Sangat besar. Sebab itu saya minta pengurusan supaya kita, pihak pertama yang kita mendekati bukannya pelajar, kita mendekati media terlebih dahulu. Sebab pertama kita harus memanfaatkan kita punya matlamat ini yang boleh kita kongsi dengan media supaya masyarakat faham kenapa wujudnya institusi keusahawanan koperasi ini. Kerana kalau kita lihat dari segi ringgit dan sen, sebenarnya tak berbaloi untuk menubuhkan sebuah universiti, terutama selepas pandemik COVID-19, di mana sektor ini sedang menghadapi ancaman. Tetapi kami mempunyai pandangan yang lain, di mana kita lihat bahawa sektor ini amat memerlukan suntikan modal insal, terutamanya di kalangan tenaga muda dan juga pengurusan sedia ada. Jadi inilah yang kita minta kepada kerajaan, dan alhamdulillah pihak Kementerian Pendidikan Tinggi telah meluluskan penubuhan universiti ini kecuali pada tahun 2022, tetapi kita dapat kebenaran operasi baru 19 Mac yang lepas. Jadi mungkin boleh bagi tahu mengenai perkembangan universiti ni, bila dia akan start, dan sebenarnya kenapa ia dimulakan dengan program master, Okay. bukan diploma? Sebenarnya kita telah mendapat kelulusan MQA bagi 5 program. Pertama, diploma dalam bidang pentadbiran koperasi, diploma dalam bidang pentadbiran koperasi, ijazah sarjana muda dalam pengurusan koperasi, dan juga ijazah sarjana muda dalam pengurusan koperasi, MBA dalam cooperative management. Dan kalau kita lihat bahawa untuk mengambil diploma dan juga degree ini, first degree ini, kita perlu tunggu sehingga keputusan SPM dan juga STPM maupun diploma. Yang mana kalau kita mengambil kira ini, sudah pasti lepasan SPM diploma ini akan memilih IPTA terlebih dahulu. Jadi kalau IPTA bulan 7, IPTM mungkin akan pergi pada bulan 9. Jadi tempoh itu agak lama pada kami. Adalah lebih baik kita mulakan dengan MBA dahulu, sebab kita sebenarnya mempunyai sasaran untuk meningkatkan kualiti pengurusan, khususnya koperasi-koperasi yang besar ni. Jadi mereka telah memberikan feedback ataupun maklum balas yang baik untuk kita teruskan program ni, dan kita akan mulakan dengan master. Tapi sebenarnya semua berjalan serentak. Kita ada 3 pengambilan setahun sebenarnya, sehinggalah selepas kohort pertama MBA kita akan ada PhD. Setakat ni berapa pelajar terbabit untuk master? Master ni 1 kumpulan 30 orang. So kita expect kalau 1 tahun kita ada 90 pelajar. Untuk 3 program? Untuk 3 program untuk tahun yang pertama ni sasaran kita 300. Tapi kalau sehingga 500 kita masih mampu lah untuk menguruskan kerana kampus. Macam mana melihat masa depan pasaran kerja untuk Yalah, kalau kita lihat bagi mesti lain, mereka menghadapi masalah pengangguran. Mesti Melaya, mesti yang kalau kita lihat yang berada dalam top 100, top 500, top 200. Tetapi ramai yang tidak menyadari bahawa ada satu sektor yang boleh memberi peluang pekerjaan, iaitu koperasi. Kalau saudara-saudara tengok sektor ini masih didominasi oleh golongan tua, orang pencen, orang yang, jadi ada baiknya kita melihat kekurangan ini untuk kita membuat satu suntikan baru, generasi yang baru dalam sektor ini. Kalau tidak, sektor ini pun akan lumpuh. Jadi kita nak mengembangkan koperasi di tingkat kampung, di tingkat daerah, negeri ini, kita perlu meramaikan ahli-ahli ataupun mahasiswa yang mempunyai kelulusan dalam bidang koperasi ini. Apa jaminan untuk pelajar yang dah habis graduate ni? Okay, kita tidak adalah jatuh jaminan yang kekal. Kadang-kadang pelajar pun tidak berminat kerana tawaran gaji dan sebagainya. Tapi kita punya perancangan ini melibatkan 5 perkara. Iaitu kita akhirnya nanti kita akan mempelawa koperasi yang besar ni untuk menjadi shareholders kepada koperasi ini, kepada universiti ini. Yang kedua, kita minta mereka untuk menghantar student, anak-anak ahli-ahli yang terlibat dalam koperasi ini ke universiti ini. Yang ketiga, kita minta mereka supaya membiayai pinjaman ataupun beasiswa. Koperasi Angkatan Tentera, Koperasi Bank Rakyat, Koperasi Koop Bank Pertama, banyak koperasi besar, Petronas,
Dan yang keempat, kita juga telah, mereka sebenarnya telah bersetuju untuk membenarkan kita menghantar para pelajar ini melaksanakan latihan industri pergi kepada semua koperasi, dan kita dah jalankan program perintis dengan UPM dan UKM dan juga USIM dan juga UIA. Ada 4 yang kita sedang laksanakan. Dan yang kelima, jika ada kekosongan, kita akan minta mereka menerima para pelajar ini untuk menjadi tenaga kerja di tempat masing-masing. Sebab kita, walaupun kita buat sasaran para graduan ni lepasan untuk menubuhkan koperasi, sebenarnya kurang berkesan. Sebab mereka fresh graduate ni keluar tak ada modal, tak ada pengalaman, dan juga mereka menghadapi berbagai cabaran. Dan kalau kata 20 orang, ada 3-4 orang diberi tawaran kerja, koperasi pun akan tutup sebab tak ada. Tapi kalau kita buat satu strategi baru, para pelajar ini pergi dulu latihan industri dan bekerja dengan koperasi-koperasi ini, akhirnya mereka boleh menjadi, koperasi besar ni boleh menjadi payung kepada para pelajar atau mahasiswa kita. Katakan koperasi Petronas yang mempunyai 7 stesen minyak sekarang ni, contohnya lah. Jadi dia akan memberi ruang kepada para pelajar kita untuk mempelajari bagaimana untuk mengusahakan sektor ini. Jadi dia akan, rantaian itu akan select, akan lebih berjaya berbanding dengan kita mewar-warkan mesti jadi usahawan, mesti jadi menubuhkan koperasi, tapi tidak ada asas yang cukup. Tapi sekarang ni kita bagi dia masuk universiti, keluar, duduk dalam koperasi besar dan lihat. Sorry. Apa lagi tadi nak tanya? Pasal universiti ni, adakah ia akan bersaing dengan mana-mana IPTA lain? Ya, kalau kita bercakap seperti yang kata tadi, kalau sekali imbas kita ada 400 lebih IPTA sekarang dan kita ada 20 IPTA, kan? Jadi kita lihat memang akan kelihatan persaingan. Tetapi kita harus sedar, selepas COVID-19 ni, banyak universiti ataupun IPTA ni yang gulung tikar. Ini sebenarnya membuka peluang baru. Kalau kita lihat dari segi marketing, bila banyak yang gulung tikar ni, dia membuka peluang baru. Ini mesti kita sedar. Cuma pada ketika ini, kesedaran para pelajar kita untuk belajar itu masih kurang. Ramai yang mengambil keputusan jadi rider, bawa Grab dan sebagainya, kerana gaji lebih besar, peluang pekerjaan dan sebagainya. Tapi dalam jangka masa panjang, dia akan stabil. Dan kita lihat bahawa sektor yang kami pegang ini bukan satu sektor yang kecil, besar. Dan kita tak target student yang terlalu ramai. Kita rasa 2,000 sudah terlalu ideal buat kami lah dalam sektor ini. Jadi cukup untuk kita bekalkan pasaran kerja bagi graduan kita. Ini mungkin luas sikit daripada skop. Cuma sekarang ni ramai generasi baru ni, dia melihat TikTok, Instagram sebagai platform untuk diorang berniaga, dan diorang telah membuktikan diorang boleh menjadi usahawan tanpa pendidikan. Jadi bagaimana nak menghadapi cabaran tu, sedangkan macam institut ni menawarkan pendidikan? Itu kita lihat dalam jangka masa pendek memang kita akan dapat, tapi dalam jangka sepanjang, dan kalau kita lihat pasaran kita pun sebenarnya tepu, sebab kita negara yang kecil, jumlah penduduk, kita harus melihat kepada ASEAN. Sebab itu kalau dalam koperasi, kami bekerjasama dengan seluruh dunia dan kita cuba menguatkan koperasi di peringkat ASEAN. Malah dalam kunjungan kami ke Indonesia baru-baru ini, mereka memplawa kita untuk lead, mengetuai Institut Koperasi peringkat ASEAN. Jadi bayangkan kalau kita ada pelajar, kita ada satu pasukan, kita boleh melebarkan tenaga kerja kita ke 10 negara ASEAN ini. Jadi saya lihat lebih ke depan lagi lah. Mungkin para pelajar itu buat keputusan sekarang, tetapi in future bila ada penyelesaian dalam tenaga kerja ni, mereka saya rasa akan memilih kembali. Sebab kalau kita lihat, kalau yang berumur 50-an tahun 84 ada resesi, masa itu orang tak minat pergi ke universiti. Buat apa pergi universiti? Tak ada kerja keluar. Kita dah berlaku. Tahun 99 pun berlaku. Jadi itu adalah proses biasa dalam rantaian ekonomi, dan saya yakin bila tiba masanya mereka akan kembali ke pendidikan. Kampus pertama ni kat mana? Kan kita pinjam di Jalan Templer Institute sekarang, dan kita mempunyai cadangan untuk pindah ke Cyberjaya, dan kita sedang dalam rundingan dengan MUF. Oh, Cyberjaya ni Islam. Next.